Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kelas pada hari ini. Untuk sambungan tingkatan 2, kita akan teruskan dengan tajuk pola dan jujukan. Baik anak-anak, sila rujuk muka surat 8 buku teks. Okey, apa itu jujukan? Jujukan ialah satu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Sebelum ini, kita telah belajar apa itu pola, iaitu corak yang mengikut urutan tertentu. Jadi, jujukan itu pula adalah susunan set dan objek yang disusun mengikut corak tersebut. Okey, jadi kalau kita masih lagi tidak faham, tidak mengapa, kita tengok kepada contoh yang berikut. Tentukan sama ada urutan nombor berikut adalah suatu jujukan atau bukan. Sama ada dia mengikut corak tertentu atau tidak. Okey, baik, kita tengok A. Negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2, 6. Okey, dan seterusnya. Jadi, kalau kita nak tahu, kita perhatikan dulu. Nombor ini menaik atau menurun? Okey, nombor ini menaik. Okey, kalau nombor ini menaik, dia ada darab ataupun tambah. Tetapi dia menaik secara perlahan. Maksudnya, kalau dia menaik secara perlahan, dia mestilah operasi tambah. Jadi, kita nak tahu, daripada negatif 10 pergi negatif 6 itu, dia tambah berapa? Jadi kita buat yang kedua, negatif 6, nombor yang kedua, tolak dengan nombor yang pertama. Okey, kalau kita tekan kalkulator ini, dia akan bagi jawapan. Tolak-tolak ni dia akan jadi tambah kan? Okey, negatif 6 tambah 10, dia akan jadi 4. Okey, 4 ni positif, maksudnya tambah 4. Jadi, negatif 6. Kita tekan kalkulator, negatif 6 tambah 4, dia akan jadi negatif 2. Negatif 2 tambah 4, dia akan jadi 2. 2 tambah 4, dia akan jadi 6. Okey, perhatikan anak-anak, semua ini tambah 4. Jadi, dia seragam, semua tambah 4. Maka, dia kata urutan nombor ini ialah jujukan. Why? Kenapa? Kerana semua ni ditambah 4. Semua sekata. Jadi dia adalah jujukan lah. Dia mengikut corak tertentu. Corak dia ialah tambah 4. Okey. Tengok pula untuk B. 4, 5, negatif 7, 10, negatif 10. Okey. 4, 5 ni menaikkan. Jadi menaik, kita tengok nombor yang kedua, tolak nombor yang pertama. Okey, tolak 5, tolak 4. Jawapan dia 1 kan? Jadi 4 pergi ke 5, dia tambah 1. Kalau 5 kita tambah 1, dia jadi 6. Kat sini negatif 7 pula. Salah. Jadi maksudnya 5 kena tambah 12. Tambah berapa dia tadi? 12. Baru dia akan jadi begitulah. Maksudnya dia tidak ikut urutan ni. Tidak ada pola. Dekat sini je yang kedua saja dia dah tak sama. Maksudnya urutan ini bukan jujukan. Bukan jujukan. Kalau satu je nombor tidak sama, dia terus kata tiada pola. Okey, tidak samalah. Tidak berurutan. Okey, jadi kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, ada contoh 7 ni. Cikgu akan bincangkan 2 je lah, A dengan D. Okey, kita tengok A. 7 pergi kepada 13. Okey, kita tengok dulu 7, 13, 25. Yang lain tu tempat kosong. Jadi kita pun tengoklah dua nombor yang berdekatan ni tadi. Nombor yang berdekatan adalah 13 dan 7. Jadi 13 tolak 7, 8. Jadi dia tambah 8. Okey, kita try. Sini tambah 8. Tambah 6. Ya, tak sarapan lah cikgu ni. Okey. Tambah 6. Okey. 13 tolak 7, 6. Tambah 6. Okey. 13 tambah dengan 6 lagi, dia akan jadi 19. 19 tambah lagi 6, dia akan jadi 25. 25 tambah 6, dia akan jadi 31. 31 tambah 6, dia akan jadi 37.
Jadi inilah jujukan. Okey? So sama juga sebelah sini. Yang C dengan D tu, B dengan C tu, anak-anak boleh cubalah nanti. Sebab dia ada dua nombor yang berdekatan ni, tengok senang. Kalau yang macam ni, tengok dia ada pecahan. Pecahan dia mencabar sikit, cikgu terangkan. Okey. Kalau D, 4/6 dengan 1/3. Okey. Jadi, kita akan tolak nombor yang besar itu dengan tolak nombor yang belakang. Dia adalah tambah 1/3. Okey, jadi ini tambah 1/3. 1/3. Okey. Daripada kiri ke kanan tambah 1/3. Ini ke sini tambah lagi 1/3. Jadi 4/6 tambah 1/3. Kita tekan kalkulator saja anak-anak. Dia akan bagi 6/6. Itu sama dengan 1. Jadi kalau pergi ke kiri pula bagaimana cikgu? Okey, kalau pergi ke kanan dia tambah. Pergi ke kiri dia tolak. Tolak nombor yang sama. Tolak 1/3. Jadi jawapannya sifar. Okey, jadi ke sini juga tolak 1/3. Jawapannya negatif 1/3. Okey, ini yang dikatakan sebagai pola jujukan. Sebab dia pergi ke, kalau ini dari yang pertama pergi kedua, dia adalah tambah 1/3. Yang kedua pergi yang ketiga, dia tambah 1/3. Yang ketiga pergi ke empat, dia tambah 1/3. Yang ketiga pergi ke empat, tambah 1/3 dan berikutnya. Semua tambah 1/3. Maka itu adalah jujukan. Okey? Jadi anak-anak kena tengok lagi B dan C supaya lebih faham. Baik, seterusnya contoh 8. Lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Okey, dekat sini senang. Sebab ini dia dah bagi pola. Dia dah bagi menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Jadi maksudnya dekat sini tolak 4. Jadi 96 tolak 4, 92. Tolak lagi 4. Tolak 4 jadi 88. Tolak lagi 4. Tulislah anak-anak. Tolak 4 ni. Buat. Tolak 4. Buat jadi 84. Tolak lagi 4. Jadi 80. Tolak lagi 4. 76. Okey. Jadi anak-anak, inilah contoh dia. Jadi kena ikut saja arahan dia. Dia kata jadi yang B mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Jadi yang ini darab 3. 7 darab 3 21. Darab lagi 3. Cikgu, besar sangat nombor cikgu. Pakai kalkulator. Okey, darab lagi dengan 3. 189. Ada kalkulator, gunakan. Kita di peringkat sekolah menengah ini kita memang menggunakan kalkulator. Okey. Jadi 567 dan berikutnya 1701. Ada jawapan dekat bawah tu. Okey, untuk D membahagikan nombor sebelumnya dengan 5. 400 bahagi 5. Jadi jawapannya 80 dan berikutnya lah. Mesti anak-anak kena tulis pola ini supaya kita tidak silap. Okey? Okey, untuk C mengurangkan apa tu? Dah cikgu sendiri tak nampak dah. Daripada nombor sebelumnya pun tolaklah. Tolak macam biasa. Okey? Jadi itu saja penerangan cikgu. Latihan kita sila buat nombor 1. Tentukan sama ada urutan nombor berikut ialah suatu jujukan atau bukan. Ini tadi seperti contoh dalam muka surat 8. Ini macam contoh muka surat 8 cikgu terang tadi. Okey, buat latihan A, C, E. Okey. Dalam kertas kajang atau buku anda. Baik, untuk nombor 2, lengkapkan jujukan nombor di bawah. Ini macam yang cikgu terangkan juga tadi muka surat 8 dan juga muka surat 9 ni tadi. Okey, contoh tadi. Kena tengok nombor yang dekat-dekat lah sayang. Tengok nombor yang dekat-dekat itu. Yang kedua, tolak yang pertama. Ingat tak? Okey, so buat latihan B, D, F, G.
Sehingga berjumpa lagi pada sesi akan datang.